Okey, sekarang cikgu buat rakaman. Okey pelajar, hari ni kita nak belajar tentang dokumen nak post ke dalam buku tunai. Okey, dokumen. Sebelum ni, ini adalah kesinambungan daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi pelajar, saya harapkan pelajar, saya pun tak boleh kawal belajar macam mana ni. Jadi untuk diri pelajar sendiri, pelajar kena susun atur. InsyaAllah lah pelajar, walaupun waktu PKP ni awak belajar takkan tertinggal. InsyaAllah saya akan bantu. Okey, jadi seperti yang saya katakan sebelum ni, untuk tingkatan 4 memang susah sikit. Kenapa? Sebab dalam prinsip perakaunan tingkatan 4, kita menggunakan kitaran. Jadi pelajar kena tahu step by step. Step by step. Okey. Jadi kat sini cikgu akan sharekan cikgu punya desktop sekejap. Cikgu sharekan dulu. Cikgu akan terangkan. Okey, nampak saya punya skrin? Nampak dokumen perniagaan? Okey, respon sikit. Nampak tak? Saya tak boleh baca teks awak ni sebab saya terus tengok PowerPoint dia. Okey, nampak Okey, alright. Kat situ ada keluar chat, nampak juga. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, jadi dokumen perniagaan belajar, saya ulang balik dokumen perniagaan. Okey, dalam tingkatan 4 sangat-sangat penting untuk pemahaman seterusnya dalam tingkatan 5. Jadi tingkatan 4 ni lah awak mesti kecap betul-betul. Pelajar dengan masa yang agak terganggu macam ni, tak apa, pelajar still boleh belajar. InsyaAllah cikgu akan bantu sikit demi sikit. Okey, kitaran belajar ada 8, bermula dengan dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita baru nombor 1 dan nombor 2. Ini yang sangat penting. Lepas tu agak mudah sikit. Okey, semua dokumen perlu dicatat dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada 2. Apa dia? Buku tunai dan juga jurnal. Okey, buku tunai kita dah settle. Buku tunai ada 2, jurnal am, jurnal khas. Dua-dua kita dah buat dalam bentuk soalan bentuk ayat, bentuk soalan bentuk dokumen. Okey, hari ni buku tunai. Kita nak belajar buku tunai. Buku tunai dalam bentuk ayat, cikgu dah masukkan dalam grup. Dah buat dah. Ada 6 soalan kita buat soalan dalam bentuk ayat. Sekarang hari ni nak buat buku tunai dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen. Pelajar. Jadi dalam soalan nanti periksa ada 2 bentuk. Sama ada cikgu awak nak keluarkan dalam bentuk ayat ke dalam bentuk dokumen. Okey pelajar Okey, jadi ini yang paling penting ni. Okey, lepas tu pelajar, selepas kita dah buat buku tunai ni, cikgu akan gabungkan semua dokumen. Semua dokumen ni pelajar kena asingkan yang mana buat buku tunai, mana jurnal. Okey, hari ni khas untuk buku tunai saja. Boleh? Alright. Okey, dah seterusnya. Jadi pelajar untuk tingkatan 4 ni kitaran ni pelajar. Jadi kalau pelajar tak pandai buku catatan pertama, pelajar tak boleh buat ledger. Pelajar tak boleh buat ledger, buat imbangan juga, pelajar akan tertinggal banyak nanti kat sini. Okey, alright. Jadi cikgu akan bantu. Okey, apa tu dokumen? Pelajar dah tahu sebagai bukti bertulis. Jadi cikgu cepatkan sikitlah. Ni nanti pelajar boleh baca kat buku teks. Okey. Dokumen, saya ulang balik, dokumen perlu dicatat dalam buku akaun. Okey. Buku akaun ni ada 2. Buku akaun ni ada 2. Apa dia buku akaun? Satu jurnal, satu ialah buku tunai. Apa beza buku tunai dengan jurnal? Jurnal adalah untuk urus niaga kredit. Urus niaga kredit. Buku tunai untuk urus niaga apa? Urus niaga yang melibatkan tunai. Tunai atau cek. Semua akan masuk buku tunai. Okey. Yang berikutnya jurnal. Jurnal ada 2. Jurnal apa? Jurnal am, jurnal khas. Ya, tak boleh padam lah. Okey. Okey, jurnal am, jurnal khas. Khas ada 4. Apa dia? Jurnal jualan, jurnal belian, pulangan jualan, pulangan belian. Okey. Apa tu jurnal jualan? Jual, beli, pulangan jualan, pulangan belian ni mesti melibatkan barang niaga. Yang bukan barang niaga tak boleh masuk. Jadi apa tu yang nak masuk dalam jurnal jualan? Jurnal jualan adalah jual barang niaga secara kredit. Tu kena tahu. Belian pula sama. Belian barang niaga. Jurnal belian pula, belian barang niaga secara kredit. Pulangan jualan, pulangan belian mesti pulangan barang niaga. Boleh belajar itu jurnal khas. Okey, manakala jurnal am pula. Okey, jurnal am belajar apa saja nama pun am, umum.
Apa saja yang tak boleh masuk buku tunai, tak boleh masuk jurnal khas, dia akan masuk dalam jurnal am. Pelajar jurnal am. Jadi pelajar kena tengok dulu, dia boleh masuk jurnal khas tak? Masuk jurnal khas, masuk jurnal khas. Okay, lepas tu tengok, dia boleh masuk buku tunai tak? Okey, lepas tu tak boleh dua-dua, baru masuk jurnal am. Boleh pelajar? Okey, itu antaranya. Okey. Sekarang pelajar, cikgu nak terangkan berikutnya dalam slide yang ni juga. Okey, nanti siapa yang pelajar yang bukan tuition cikgu, nanti kita boleh, pelajar boleh join grup cikgu lah. Kita tak tahu form 4 naik bila, yang diberitahu form 5 yang diberi keutamaan. Okey, jadi form 4 ni tak apa. Sepanjang kelas ni cikgu akan beri percuma je untuk pelajar-pelajar teruskan kelas sehingga pelajar akan naik sekolah. Okey, jadi yang ini pelajar kita tengok yang ni sepanjang ini Okey, jadi pelajar untuk jurnal am dengan jurnal khas. Okey. Pelajar, apa beza sekarang, apa beza jurnal am dengan khas? Okey, khas tadi barang niaga, kita dah tahu. Apa beza jurnal am? Jurnal am bukan barang niaga. Tu je, bukan barang niaga. Selain daripada yang tadi yang saya sebut, tak boleh masuk buku tunai, tak boleh masuk JIRA, JIRA akan masuk jurnal am. Okey, sekarang pelajar, dokumen ni ada banyak dokumen. Okey, ini cikgu dah terangkan, tapi cikgu terangkan sekali lalu, sekali pantas je. Okey pelajar, invoice. Yang pertama invoice. Invoice boleh masuk dua tempat, confuse. Jadi pelajar nak masuk mana? Jurnal am ke jurnal khas? Kena tengok barang niaga ke bukan barang niaga. Boleh pelajar? Okey, bila dalam jurnal khas pula pelajar confuse, JJ ke JB? JJ ke JB. Jadi pelajar kena tengok nama. Nama kita dekat atas ke nama kat bawah? Okey. Jadi pelajar kena catatkan. Okey. Cikgu tunjukkan pelajar. Okey, jadi pelajar jadi yang ini Cikgu tunjuk invoice. Okey, ini invoice. Tengok dulu first, barang niaga ke bukan? Kalau barang niaga, apa tu barang niaga? Barang niaga ni barang yang kita niagakan dekat kedai. Kalau kita kedai pelabut, kita jual meja, kerusi, almari. Kalau kita kedai kereta, kita jual kereta Toyota, kereta Honda dan sebagainya. Boleh Kalau kita kedai alat tulis, jual pen, kertas dan sebagainya. Itu barang niaga. Itu masuk barang niaga. Okey. Kalau ini dalam ni adalah barang niaga, automatic jurnal khas. Jurnal khas confuse. JJ ke JB? Tengok nama atas ke nama kat bawah. Kalau nama kita dekat atas, ini ialah JJ. Masuk JJ, jurnal jualan. Kalau nama kita kat bawah, masuk dalam JB. Itu cara ringkas je belajar, cara umum. Okey. Kalau bukan barang niaga, dalam ni bukan barang niaga. Contoh kita kedai pelabut, tapi kita beli komputer. Komputer bukan barang niaga kita, automatik masuk dalam jurnal am. Jadi pelajar kena tahu Okey, itu secara umum. Okey, yang kedua, nota debit. Nota debit sama cerita. Nota debit pun confuse, sama cerita. Dia boleh masuk jurnal am, boleh masuk jurnal khas. Okey, apa beza am dengan khas? Barang niaga bukan barang niaga. Itu dia. Okey, yang berikutnya pelajar. Bagaimana nak tahu nota debit ni jurnal jualan ke jurnal belian? Pelajar, sama cerita macam ni. Tengok nama kita, nama kat atas ke nama kat bawah. Kalau contoh nota debit macam ni. Tengok first, tengok barang niaga ke bukan. Lepas tu pelajar tengok nama kita kat atas. Kalau kat atas, JJ. Nama kita dekat bawah, JB. Kenapa? Sebab nama atas ialah nama penjual, nama kat bawah nama pembeli. Pelajar boleh rujuk, boleh buku teks, boleh rujuk. Saya ambil dokumen ni pun daripada buku teks. Okey, lepas tu pelajar, yang berikutnya pelajar, nota kredit yang confuse. Nota kredit boleh masuk ke mana? Jurnal am pun jurnal khas. Macam mana nak tahu? Barang niaga bukan barang niaga. Tu je. Okey pelajar, macam mana pula kalau barang niaga masuk JPJ ke JPB? Pelajar, sama cerita. Tengok nama kita kat atas ke nama kat bawah. Okey, kalau nama kita, barang niaga dulu Kalau barang niaga, jurnal khas. Kalau bukan barang niaga, jurnal am. Okey, kalau jurnal khas, dia confuse JPJ ke JPB. Kalau nama kita kat atas, maksudnya jurnal pulangan jualan. Nama kita kat bawah, jurnal pulangan belian. Ini untuk nota kredit je. Sebut nota kredit memang pulangan, tak ada sebut lain. Okey, alright. Jadi pelajar, dan last kali, memo yang dokumen yang confuse ialah memo. Memo confuse sebab apa? Dia akan masuk buku tunai, akan masuk dalam jurnal, dalam buku tunai atau jurnal am. Bagaimana nak tahu memo tu buku tunai ke jurnal am? Okey pelajar, kita tengok memo. Mana memo? Memo ni pelajar kena tengok ayat. Ayat kat bawah ni. Okey, tengok kat ayat ni. Ada tak perkataan tunai dan cek? Kalau ada perkataan tunai dan cek, pelajar mesti masuk buku tunai. Kalau tak ada perkataan tunai dan cek, akan masuk dalam jurnal am. Itu saja. Okey, jadi contoh macam ni. Pemilik telah mengeluarkan barang bernilai RM50 untuk kegunaan keluarga. Tak ada perkataan tunai ke cek. Dia ambil apa? Dia ambil barang. Jadi ini akan masuk mana? Jurnal am. Kalau dia kata pemilik telah mengambil tunai untuk kegunaan keluarga, tunai masuk buku tunai.
Boleh belajar? Okey, itu cara sekali lalu. Okey, lepas tu belajar, yang lain pelajar kena ingat 4 je tadi. Apa dia? Invoice, nota debit, nota kredit, memo. Ada 4 dokumen yang sangat confuse yang pelajar pening nak mikirkan. Okey, jadi pelajar 4 saja yang confuse, sama ada tadi invoice, jenam, jenahas, nota debit, jenam, jenahas, nota kredit, jenam, jenahas, memo, jenam dengan buku tunai. Yang lain belajar selain daripada 4 tadi, semua akan direkodkan dalam buku tunai. Hari ni kita nak fokus, buku tunai ada banyak dokumen. Okey, jelas? Okey, sebelum tu belajar kita tengok bagaimana buku catatan pertama yang perlu direkodkan. Okey, dalam apa saja butiran yang dalam jurnal khas, ada JB, JJ, JPB, JPJ. Ingat, butiran tarikh ikut tarikh lah. Butiran ni mesti nama. Nama. Kalau kita beli dengan siapa? Beli dengan ABB lah. Akaun belum bayar. Siapa nama dia? Jangan tulis belian, kena tulis. Kita beli dengan Ali, kena tulis Ali. Beli dengan Seng, tulis Seng. Beli dengan Mutu, tulis Mutu. Faham belajar? Okey. Jual pun sama. Jual dengan siapa? Mestilah jual dengan pelanggan. Siapa pelanggan yang hutangan kita? Sebab jurnal jualan ni untuk urus tender kredit. Hutang. Okey, jadi siapa yang hutangan kita? ABT. Tulis nama. Jual barang dengan Kasim, tulis Kasim. Jual barang dengan Lim, tulis Lim. Jual barang dengan Karti, tulis Karti. Macam tu contoh. Sama juga dengan ini. Semua mesti tulis nama. Kalau pulangan belian, nama ABB. Kalau pulangan jualan, customer pulangkan barang, nama ABT. Boleh belajar? Lepas tu jumlah dia. Itu yang paling penting. Tarikh, butiran, jumlah sangat penting. Yang lain sebagai tambahan je. Nak tulis nombor dokumen, tulislah. Okay, berikutnya. Jurnal am. Okey, jurnal am ni susah. Pelajar kena faham. Pelajar siapa yang tertinggal sebelum ni jurnal am, pelajar tengok balik video saya ada masukkan dalam YouTube. Tak tahu nanti boleh PM cikgu sediakan latihan dengan juga link YouTube, belajar kat situ. Cikgu ada sediakan lebih kurang 10 soalan untuk jurnal am. Sangat senang. Jadi yang susah sikit pelajar, yang dalam jurnal am ni pelajar nak tentukan apa debit, apa kredit. Pelajar kena tahu. Okey, itu jurnal am. Dan hari ni nak belajar buku tunai. Okey, ni dia buku tunai. Buku tunai pelajar dah tahu. Debit, ini ada debit, ini kredit. Debit apa? Debit ialah wang masuk. Kredit ialah apa? Wang keluar. Wang keluar. Duit masuk, duit keluar. Tu je pelajar kena tahu. Okay, jadi butiran nak tulis apa? Butiran kena tengok soalan. Kalau kita jual barang. Jual barang, apa butiran dia? Jualan lah. Belajar jual lah. Jual dapat duit. Kalau kita beli duit masuk ke duit keluar? Keluar. Jadi tulis sini belian. Contoh bayar sewa. Kita duit keluar, bayar sewa. Jadi sewa letak kredit. Sewa. Bayar kadar bayaran, bayar duit keluar, kadar bayaran. Bayar insurans, tulis insurans, kredit. Okey, terima komisen, dapat duit komisen. Macam tu pelajar. Jadi pelajar kena tahu situasi dia. Okey. Lepas tu dalam buku tunai ni pelajar, dalam buku tunai dia mesti ada starting. Starting dia pelajar duit kita. Duit kita bermula dengan berapa dekat kedai dan juga duit kat bank. Ingat dekat debit ni ada tarikh, butiran, diskaun diberi. Okey, berapa banyak kita beri pada customer kita. Tunai ni maksudnya duit kita dekat kedai. Bank ni maksudnya duit kita dekat bank. Okey, tu duit yang ada. Okey, dekat kredit dah duit keluar. Okey, tarikh, butiran, kenapa keluar? Diskaun diterima. Ada tak kita bayar kepada pembekal, kita dapat diskaun. Okey, tunai, duit keluar dekat kedai, duit keluar dekat bank. Okey, jadi pelajar starting tu nak ada. Okey, starting tu pelajar nak tulis apa? Starting ni biasa 1 hari bulan. Contoh 1 hari bulan. Januari 1, cikgu letak Januari 1. Okey, cikgu, dia ada 2 butiran. Sama ada kita nak gunakan baki BB. Apa baki BB? Baki bawah-bawah. Baki awal. Okey, baki awal ni untuk bagi urus niaga, bagi perniagaan yang meneruskan perniagaan. Maksudnya sebelum bulan Januari dia dah mula dah. Di Disember dah ada, November dah ada tahun lepas. Okey, jadi duit yang tahun lepas kita akan bawa ke tahun ni. Nampak? Duit yang dibawa ni kita akan bawa ke tahun ni. Tunai duit kat kedai berapa, duit dekat bank berapa. Contohnya tu. Okey, kalaulah bulan Januari ni baru nak mula. Kita tak boleh tulis baki BB. Kita akan tulis apa? Ni selain dulu belajar, dia lari pula. Okey, baki BB ataupun belajar kalau baru nak mula kita gunakan tulis apa? Modal. Baru nak mula. Jadi kalau soalan tu baru tulis memulakan perniagaan. Jadi pelajar start dengan tulis modal. Januari 1
tulis modal. Berapa tunai, berapa bank. Berapa tunai yang ada, dia masukkan dekat kedai duit berapa. Berapa masukkan duit dekat bank. Okay, alright, itu. Yang lain lepas tu belajar baca urus niaga, belajar masukkan duit masuk, duit keluar. Itu saja. Alright, okay, sekarang kita mulakan. Kita belajar satu-satu, lepas tu kita terus tengok soalan. Okay, okay, alright. Jadi belajar kita tengok buku tunai ni. Kita fokus hari ni buku tunai sebab kita nak belajar buku tunai. Okay, buku tunai ni. Jadi cikgu tadi memo cikgu dah terangkan. Macam mana memo nanti cikgu tengok sekali lalu Okay, yang pertama ialah yang ni yang cikgu nak terangkan resit. Yang banyak soalan keluar resit. Resit boleh masuk, debit boleh, kredit boleh. Okay, belajar. Wang masuk, debit boleh, wang masuk boleh, ni wang masuk, wang keluar pun boleh. Wang keluar pun boleh. Sekejap Okay, jadi belajar bagaimana pelajar nak tentukan dia debit ke dia kredit. Okay, belajar. Kita tengok resit. Okey, ni resit. Resit adalah pengakuan penerimaan tunai atau cek. Jadi pelajar penerimaan duit masuk. Okey, siapa yang terima? Kita ke orang lain terima? Pelajar kena tengok nama. Kalau nama kita di atas, kita sebagai penerima. Jadi kalau kita yang terima nama kita ke atas, kita kena letak sebelah debit. Mesti masuk buku tunai debit sebab nama kita yang menerima. Okey, kalau nama kita dekat bawah, diterima daripada nama kita kat bawah, ini sebagai pembayar, kita yang bayar. Kita bayar jadi wang keluar. Jadi buku tunai sebelah kredit. Jadi pelajar tahu. Okey, apa butiran dalam buku tunai? Tarikh dah ada. Okey, tarikh ada. Tarikh 18 Februari contoh. Okey, lepas tu belajar butiran. Okey, butiran apa? Butiran kena tengok untuk apa dia bayar. Ni butiran. Butiran tengok. Okey, butiran ni pelajar kena hati-hati. Okey. Jadi kalau contoh sini dia tulis sewa. Butiran dia sewa. Kalau butiran dia insurans, butiran dia insurans. Kalau butiran dia kadar bayaran. Macam tu belajar. Tapi kalau soalan dia kata untuk menjelaskan invoice ni hutang. Belajar jual atau beli cara kredit. Jangan tulis invoice. Salah. Kena tulis apa? Tulis nama. Jadi kalau kita belajar, kalau nama kita sebagai penerima, terima dari siapa? Kita kena tulis nama dia ialah Kedai Kasut Azwan. Kalau kita kedai kasut Azwan, kita bayar pada siapa? Kita kena tulis butiran dia Syarikat Indah Berhad. Tu contoh dia. Boleh Okey, jadi pelajar kita cuba tengok soalan terus. Kita labelkan dalam soalan terus. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, kita terus tengok latihan kita. Okey, ni latihan kita. Okey, boleh nampak tak? Okey. Okey, ni latihan. Okey, mungkin siapa yang tak ada soalan ni, tak apa. Jadi pelajar akan tengok kemudian nanti tak apa, yang sambil-sambil ni belajar. Okey, pada 1 Mac 2020 Cik Sulaiman telah memulakan perniagaan. Nampak tak pelajar? Dia baru nak mula perniagaan. Jadi pelajar kita akan mulakan tulis sebagai apa? Modal. Kita akan tulis perkataan sebagai modal nanti dalam buku tunai kita. Okey, kedai alat sukan Wahid. Nama kita ialah Alatan Sukan Wahid. Jual apa? Alatan sukan. Tu barang niaga. Selain bukan barang sukan, dia akan yang ini tak ada masalah. Ni barang niaga, bukan barang niaga, tengok. Dia mesti melibatkan tunai dan bank je untuk buku tunai. Okey, modal 30,000, 25,000 dimasukkan dalam bank. Okey, dekat bank ada 25,000 dan 5,000 lagi dekat kedai. Okey, beliau dibantu oleh Siti Aisyah dengan bantuan gaji 700 sebulan. Okey, ni tak payah rekod. Pelajar hanya rekod kat mana? Rekod yang dekat sini. Okey, pelajar rekod yang pertama. Okey, sekarang kita belajar resit rasmi tadi kan? Okey, sekarang kita tengok resit. Okey, resit. Sekarang kita belajar semua buku tunai. Soalan dokumen ni buku tunai. Cuma nak tahu debit ke kredit. Tu je. Okey, yang pertama. Okey, nama kita siapa? Wahid. Nama kita kat bawah. Jadi kalau kat bawah sebagai apa? Pembayar. Jadi pelajar nak tahu apa? Buku tunai debit ke kredit? Mesti buku tunai kredit. Resit rasmi ni memang buku tunai kredit. Okey, apa butiran? Butiran kelengkapan. Jadi apa butiran dia? Butiran dia adalah butiran dia. Butiran dia adalah kelengkapan. Berapa nilai dia? 500. Tunai ke cek? Ada nombor cek, dia adalah bank. Jadi pelajar masukkan. Boleh pelajar? Okey, contoh. Dia nama dia siapa? Okey, pelajar kelengkapan. Okey, kalau dia tulis sini, bayaran untuk menjelaskan invoice. Pelajar tak boleh tulis invoice. Pelajar akan tulis apa? Johan Enterprise. Maksudnya macam tu. Okey, boleh. Okey, jadi kita tengok lagi. Tengok lagi yang ini. Ada tak resit rasmi lagi untuk soalan ni?
Komputer saya slow sikit. Okay, kita cari lagi resit rasmi. Dia bila saya rekod ni, dia jadi komputer saya jadi panas sikit lah. Kalau saya tak rekod, dia okey. Okey, ni resit rasmi. Okey, resit rasmi. Nama kita siapa? Wahid. Kedai Sultan Wahid. Nama kita ke atas. Kita sebagai penerima. Jadi automatik buku tunai apa? Buku tunai sebelah debit. Ini adalah buku tunai. Mesti buku tunai. Semua buku tunai. Cikgu tulis je buku tunai. Okey, apa butiran dia? Menjelaskan invoice. Boleh tak tulis invoice? Tak boleh. Jadi tulis apa? Dengan siapa kita terima? Ini butiran dia. Kita tulis apa? Ini butiran. Okey. Dalam Excel tak payah tulis butiran macam ni. Tak payah tulis. Pelajar highlight je. Highlight. Apa butiran nanti? Sri Tanjung. Okey, berapa tarikh? 23. Pelajar kena tu. Tarikh, butiran, jumlah. Berapa jumlah dia? 520. Tunai ke cek? Cek. Sebab ada nombor cek. Boleh? Macam tu je pelajar label. Buku tunai, debit. Okey, kredit yang ini pula. Okey. Apa lagi? Resit rasmi. Nama kita dekat bawah. Nama kita kat bawah, kita sebagai pembayar. Jadi buku tunai sebelah kredit. Okey, apa butiran dia? Invoice. Invoice. Jangan tulis invoice. Jadi apa butiran dia? Butiran dia adalah Amin Enterprise. Kita bayar pada Amin. Berapa tarikh? 23 Julai. Berapa tunai ke bank? Ada nombor cek, jadi bank. 850. Okey, itu dia. Boleh belajar? Okey, belajar respon sikit. Faham tak? Ada nak tanya tak tentang resit rasmi? Belajar buka mic sikit. Okey, respon sikit. Tak ada, cikgu. Boleh? Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan. Okey, berikutnya. Okey, berikutnya. Okey, jadi cikgu teruskan dokumen yang berikutnya. Okey, okey. Jadi yang tadi, okey, cikgu besarkan sikit. Cikgu nak terangkan. Sekejap ada pelajar baru nak join lah. Sekejap. Okey, jadi untuk Google Meet ni pelajar kalau dah gunakan email MOE, jadi pelajar senang belajar. Pelajar tak bayar lidah ni. Pelajar tak bayar ni, saya tak payah admit. Jadi pelajar terus automatik. Terus automatik terus belajar berjoin. Okey, kita dah buku tunai, kita fokus buku tunai hari ni kita fokus buku tunai. Siapa yang baru ikuti, hari ni cikgu fokus jurnal dokumen yang akan direkodkan dalam buku tunai. Okey, jadi pelajar resit rasmi kita dah settle. Okey, memo pun cikgu dah terangkan. Tak apa, cikgu terangkan sekali lagi. Okey, yang berikutnya ialah bil tunai. Yang paling penting. Yang banyak, dokumen yang banyak yang ada. Okey, bil tunai. Okey, apa tu bil tunai? Okey, bil tunai itu adalah belian atau jualan cara tunai. Belajar. Kalau invoice cara kredit, dia akan masuk jurnal. Ini bil tunai adalah belian atau jualan cara tunai. Jadi belajar dia boleh masuk dua-dua tempat. Debit boleh, kredit boleh. Jadi pelajar kena tengok situasi. Pertama sekali pelajar tengok nama. Nama kita kat mana? Kalau nama kita dekat atas, kita sebagai penjual. Bila kita jual, kita akan dapat duit. Jadi buku tunai sebelah debit. Kalau nama kita dekat atas. Kalau nama kita dekat bawah, kita sebagai pembeli. Bila beli, duit kita keluar. Jadi buku tunai sebelah kredit. Okey. Boleh belajar? Okey. Apa butiran? Butiran pelajar nak tulis apa? Jangan tulis nama. Bil tunai tak ada tulis nama. Pelajar kalau pergi Jasco ke, pergi shopping ke pelajar, mana-mana pelajar. Pelajar pergi kaunter, ada tak cashier tanya nama kita? Tak ada pelajar, dia tak ada tanya nama kita. Sebab apa? Kita beli atau jual cara kredit, cara tunai. Kita bayar cash, dia tak tanya. Boleh bayar jadi tak perlukan nama, tak perlu tanya. Tak ada orang cashier tanya nama awak siapa, tak ada. Pelajar. Okey, jadi pelajar, butiran dia apa? Butiran dia mestilah jualan atau belian. Jadi kalau nama kita dekat atas, kita sebagai penjual, betul. Jadi butiran dia apa? Butiran dia adalah jualan. Kalau nak butiran nama kita kat bawah, apa butiran dia? Butiran dia adalah belian. Itu je belajar. Dengan syarat dalam ini adalah barang niaga. Barang ini barang niaga. Barang yang kita niaga. Okey? Alright. Okey, kalau bukan barang niaga. Okey, kalau bukan barang niaga macam mana? Kalau bukan barang niaga. Okey, kalau bukan barang niaga, pelajar tak boleh tulis belian atau jualan. Pelajar kena tulis apa? Pelajar kena tulis barang apa dalam tu. Contoh kalau bukan barang niaga, kita kedai alat tulis. Okey, kita beli sini meja.
Meja. Jadi butiran dia ada apa? Perabot. Kalau kita kedai alat tulis. Kedai alat tulis. Tapi dalam ni ialah apa? Dalam ni dia tulis itu apa? Komputer. Komputer kategori apa pelajar? Alatan pejabat. Alatan pejabat. Boleh pelajar? Tapi kalau barang tu dalam ni barang niaga, pelajar kena tahu. Mesti tulis jualan atau belian. Itu saja. Okey pelajar Okey, alright. Jadi pelajar, yang ini kita terus tengok soalan. Tengok soalan. Okey, ada tak yang kita boleh uji diri kita supaya kita boleh faham lagi. Okey. Kita tengok soalan nombor satu lagi Nama kita Wahid. Wahid. Kedai alat sukan Wahid. Okey, jadi kat sini ada bil tunai? Ada bil tunai kat sini. Okey, pertama sekali belajar kena tengok. Okey, first. Tengok nama kita kat atas ke kat bawah? Wahid kat bawah. Jadi buku tunai sebelah kredit. Buku tunai sebelah kredit. Okey, apa butiran? Tengok barang niaga ke bukan? Kita alatan sukan. Tak boleh. Almari, kabinet, perabot bukan barang niaga. Jadi apa butiran dia? Butiran dia adalah perabot. Buku tunai kredit, butiran dia adalah perabot. Berapa tarikh? Tarikh 5 Mac. Butiran perabot. Berapa jumlah dia? 2080. Tunai ke bank, nombor cek ada. Jadi 2080. Boleh? Okey, yang berikutnya. Okey, bil tunai juga. Bil tunai juga. Sebelah, dokumen nombor 4. Okey, nama kita kat bawah. Sama juga buku tunai sebelah kredit. Okey, apa butiran dia? Belajar. Butiran dia apa? Barang niaga bukan. Kita alat sukan ni. Kita alat sukan. Jadi pen, buku bukan. Jadi tak boleh tulis jualan. Tak boleh tulis belian. Jadi pelajar kena tulis apa? Alat tulis. Alat tulis. Sebab apa? Ini adalah alat tulis. Bukan barang niaga. Jadi pelajar tarikh dia bila? 6 Mac, alat tulis. Berapa jumlah dia? 52. Tunai. Tunai masukkan. Okay. Alright. Kita tengok lagi bil tunai. Ada lagi tak bil tunai? Banyak bil tunai. Okay. Kedai alatan sukan Wahid. Ni semua buku tunai lah belajar. Cikgu tulis je buku tunai. Okay. Buku tunai. Nama kita kat atas. Buku tunai kat atas kita dapat duit sebagai penerima. Jadi buku tunai debit. Okay. Apa butiran? Barang niaga. Ini barang niaga. Jadi pelajar jangan tulis apa? Tulis jualan. Tulis jualan. Kenapa? Sebab nama kita sebagai penerima dapat duit. Sebagai penjual nama kat atas. Kalau nama kita dekat bawah, kita akan tulis belian. Macam tu. Boleh pelajar? Jadi pelajar tarikh dia 8 Mac. Butiran jualan 385 tunai. Okey, ada lagi tak? Ada sebelah. Kedai alat sukan Wahid. Jadi bawah nama kita bawah, kita sebagai pembeli. Jadi buku tunai sebelah kredit. Okey, barang niaga. Jadi apa butiran dia? Belian. Okey, tarikh 15 Mac. Butiran belian jumlah 1,400. Bank. Ada nombor cek. Bank. Okey, clear. Alright. Okey. Boleh pelajar untuk bil tunai? Respon sikit. Faham tak bil tunai? Faham. Okey, alright. Jadi cikgu boleh pergi terus berikutnya Okey. Cikgu pergi slide yang berikutnya. Okey, untuk bil tunai pelajar, kadang-kadang dia tak gunakan dalam bentuk bil tunai tu. Dia gunakan slip daftar tunai. Contoh macam ni lah. Nandos ni kita pergi makan Nandos. Okey, contoh macam ni maksudnya apa? Kalau nama kita kat atas, kita sebagai penjual. Nama kita bukan tak ada nama kita. Kadang-kadang dia tak ada nama kita. Jadi pelajar kita sebagai pembeli. Jadi pelajar kena tahu. Ni pun boleh dilibatkan jualan atau belian tunai. Tapi jarang-jarang keluar macam ni lah. Tapi dalam Excel selalu keluar bil tunai. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Resit dah. Bil tunai pun dah. Okay. Kita tengok berikutnya iaitu voucher. Okay. Voucher nombor 8. Sebut je voucher. Pelajar bil tunai dengan jualan tunai ni sama bil tunai dengan jualan tunai ni sama. Bentuk dokumen dia sama. Okey, nombor 8. Nombor 8 belajar sebut voucher pembayaran mesti kredit. Tak boleh debit. Dia tak boleh. Voucher mesti kredit. Okey, jadi kalau sebut voucher je belajar tak payah tengok nama atas ke bawah. Memang nama kita kat atas. Jadi dia untuk apa? Sebut je voucher mesti buku tunai sebelah kredit. Wang keluar. Wajib kredit. Wajib kredit. Mesti kredit. Cuma kena tahu butiran. Butiran apa? Untuk apa dia bayar. Okey, kalau kredit ni mesti bayar Jadi voucher pembayaran nama pun ialah untuk buat pembayaran cara tunai atau cek. Jadi belajar untuk apa? Kalau dia kata gajilah butiran dia. Kalau dia kata sewa lah. Kalau dia kata insurans lah. Itu je ayat dia.
Boleh pelajar? Ini voucher. Okey, jadi pelajar nak faham lagi, kita tengok soalan, ada tak voucher? Cikgu tunjukkan contoh voucher. Gunakan soalan nombor 1 juga. Kita tengok voucher. Ada tak voucher? Tak ada. Nombor 1 tak ada voucher je. Tak ada voucher nombor 1 tak ada voucher. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan ini soalan nombor 2. Okey, kita tengok voucher. Nama kita Gedong Siu. Kita kedai apa? Kedai Gedong Siu. Berniaga apa? Gedong Siu, kedai pakaian. Jadi pakaian dengan kasut adalah barang niaga kita. Okey, kita Gedong Siu untuk soalan nombor 2. Okey, jadi voucher. Cari voucher. Tak ada voucher je. Ada. Last sekali voucher. Ni voucher. Okey, sebut je voucher mesti buku tunai. Oh, sorry Okey, tak boleh padam pula. Okey. Mesti buku tunai. Buku tunai sebelah mana? Wajib kredit. Mesti kredit. Tak payah sebut. Banyak ni pertama kali cikgu tunjukkan lah. Lepas ni tak itu wajib. Mesti kredit. Butiran dia, bayaran gaji. Jadi butiran dia adalah gaji. Jadi tarikh 27 Februari gaji tunai ke bank. Tak ada sebut, tak ada nombor cek. Jadi dia adalah tunai. Dia ada tunai. Berapa nilai dia? 650. Okey, selesai. Okey, ada lagi tak? Kita tengok satu lagi voucher. Okey, soalan nombor 3. Nombor 3. Okey, voucher. Ada. Sama juga. Sebut je voucher, mesti buku tunai sebelah kredit. Mesti buku tunai sebelah kredit. Kenapa dia? Sekejap ya. Dia lambat sikit sebab dia online. Okey, buku tunai sebelah kredit. Okey, apa butiran? Gaji pelajar tulis gaji. Tarikh 30 Mac, gaji. Berapa nilai? 640. Tak ada sebut nombor cek, jadi dia adalah tunai. Okey, selesai. Okey, boleh pelajar? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, cikgu teruskan harapkan pelajar jangan mengantuk kalau kat kelas saya boleh panggil nama-nama awak ni okey. Jadi pelajar teruskan. Okey, kita dah belajar tadi habis voucher. Kita tengok pula yang berikutnya. Keratan cek. Okey, ini keratan cek. Okey, keratan cek. Okey. Ini keratan cek pelajar. Dalam nanti pelajar dalam kertas soalan dia tak tunjukkan ini. Ini tak ada. Kenapa ini tak ada? Cek ni tak ada. Sebab cek ni pelajar kita dah potong belajar. Ini saya buatkan gambar gunting. Gambar gunting. Okey, kita koyakkan. Cek ni kita dah bagi orang. Jadi pada kita apa yang ada? Pada kita yang ada yang ini je pelajar. Kita ada yang ini je. Keratan cek. Keratan cek. Keratan cek ni dia akan menunjukkan apa yang cek yang ada yang kita tulis cek ni. Boleh pelajar? Okey, apa tujuan keratan cek? Untuk pembayaran menggunakan cek. Sebut cek mesti urusnya apa? Mesti rekod di dalam bank. Okey? Alright, keluarkan duit dekat bank. Okey. Jadi pelajar sebut je keratan cek, secara automatiknya mesti buku tunai kredit. Contoh 16 Mac. Okey, tarikh 16 Mac. Okey, kita bayar pada siapa? Okey, dia kata apa? Untuk tujuan invoice. Invoice tak boleh tulis invoice. Mesti tulis nama. Siapa nama dia? Syarikat Indah Sdn Bhd. Kita dah bayar kepada Syarikat Indah Berhad. Lepas tu dia tulis situ. Siapa yang terima cek kita? Syarikat Indah Sdn Bhd. Boleh pelajar? Berapa nombor cek ni? Nombor cek ni pelajar kena ambil nombor cek ini. Berapa jumlah dia? 464. Okey, jadi buku tunai sebelah kredit. Okey, tarikh dah ada, butiran dah ada. Apa butiran ada? Syarikat Indah Berhad. Okey, kalau pelajar tujuan dia untuk bayar sewa. Butiran dia adalah sewa. Kalau tujuan dia kata insurans, butiran dia insurans. Butiran dia tujuan dia adalah untuk bayar kadar bayaran. Butiran dia kadar bayaran. Kalau dia kata tujuan dia membeli perabot, tulis perabot. Macam tu pelajar.
Ikut saja invoice kena tulis nama. Boleh Okey, berikutnya belajar habis. Okey, ni yang asas. Ni yang asas. Boleh ingat tak yang ni? Belajar respon sikit, boleh ingat tak? Nak tanya tak? Belajar, boleh respon sikit? Boleh cikgu. Okey, boleh Okey. Yang kebatnya. Okey, ada kebat sikit tentang keratan cek ni. Okey, belajar. Keratan cek ni belajar kalau tujuan dia tanya. Ya, cikgu padam sikit Okey. Ya, kalau tujuan ni dia nyatakan dalam soalan, dia tulis apa? Okey, dia tulis itu untuk kegunaan pejabat. Kegunaan pejabat digunakan untuk kegunaan kedai. Okey, belajar. Digunakan untuk kegunaan perniagaan. 3 ayat ni belajar. Okey, kalau dia kata tujuan dia kita keluarkan cek ni kerana nak gunakan dalam pejabat. Kita keluarkan cek ni untuk kegunaan kedai. Keluarkan cek ni untuk kegunaan perniagaan. Belajar, ini bermaksudnya kontra. Kontra kena rekod 2 kali. Belajar kalau jumpa ayat ni. Okey, belajar. Macam mana nak kontra? Maksudnya apa? Kita keluarkan duit dekat bank kita keluarkan tapi duit tu nanti dapat kita akan masukkan dekat kedai. Belajar masukkan kedai. Jadi belajar kalau kita pernah buat soalan bentuk ayat sebelum ni, okey ni buat bentuk buku tunai, tulisan saya putus-putus pula ya. Okey, ini buku tunai. Okey, buku tunai, ini bank, ini tunai. Maksudnya apa belajar? Kita keluarkan duit dekat bank, contoh 1,000. Okey, masukkan dekat tunai. 1,000. Faham belajar? Kita keluarkan duit dekat bank, masukkan duit dekat kedai. Jadi dekat bank ni nak tulis kredit ni kita keluarkan. Keluarkan dekat bank nak tulis apa? Kita akan tulis tunai. Okey, duit dekat tunai ni nak tulis apa? Kita akan tulis bank. Okey, jadi pelajar sebelum ni kan cikgu dah beritahu dalam kita buat soalan bentuk ayat, ini adalah apa singkatan dia? B T T B. BTTB. Bank tunai bank. Ini untuk catatan kontra untuk keratan cek. Apa singkatan dia? BTTB. Bila masa awak jumpa kontra? Kontra ni kalau dia kata tujuan dia untuk kegunaan pejabat, kegunaan kedai, kegunaan perniagaan. Selain daripada tu mesti buku tunai kredit saja. Kalau dia kata sewa lah. Kalau dia kata insurans lah. Boleh belajar? Okey. Jadi belajar nak jelas lagi belajar. Ini agak complicated sikit Kita tengok soalan. Okey, tengok soalan. Okey, kita tengok soalan daripada atas. Keratan cek. Nak belajar sebab buku tunai ni panjang. Lepas tu cikgu nak buat offline tak boleh. Saya takut awak tak faham. Lepas tu cikgu kena buat online ni. Okey, yang ini belajar. Keratan cek. Jadi belajar keratan cek mesti buku tunai kredit sepatutnya. Okey, tapi baca ayat dekat bawah tu. Kerana apa? Tujuan dia untuk apa? Sewa. Jadi bukan untuk kegunaan kedai, kegunaan pejabat, kegunaan perniagaan. Jadi bukan kontra. Jadi automatik buku tunai sebelah kredit saja. Okey, apa butiran dia? Butiran dia sewa. Berapa tarikh? 3 Mac. Berapa jumlah dia? Cek ini 700. Okey, ni contoh keratan cek. Okey, tengok lagi soalan. Ada tak keratan cek? Lambat sikit komputer cikgu ni. Okey, ni keratan cek. Pun sama keratan cek. Okey, keratan cek mesti kredit. Mesti kredit. Okey, mesti kredit. Apa butiran dia? Kerana apa? Sewa. Jadi pelajar labelkan tarikh dia 1 Mac butiran apa? Sewa. Berapa nilai dia? Cek ini 1,500. Tu contoh dia. Okey? Alright, selesai. Okey. Okey, ada nak tanya apa-apa? Nak tanya boleh tanya. Nanti kita label nanti baru pelajar akan jelas. Kita label nanti kita akan label sepenuhnya. Okey, habis. Berikutnya, okey pelajar banyak dokumen dia Okey, sikit lagi. Lepas ni kita label. Kita label sekarang habis. Okey, berikutnya adalah memo. Okey, memo ni cikgu dah terangkan tadi. Okey, memo confuse. Dia akan masuk ke mana? Dia boleh masuk memo ni, dia boleh masuk dalam journal am, dia boleh masuk buku tunai.
Macam mana beza? Baca ayat dalam memo tu ada tak perkataan tunai dan cek. Tunai dan cek mesti masuk buku tunai. Okey, sekarang belajar baca ayat kat bawah. Okey. Pemilik telah mengeluarkan barang bernilai 50 untuk kegunaan keluarga. Tak ada perkataan tunai dan cek. Jadi ini adalah general am. Kalau dia kata pemilik telah mengeluarkan tunai masuk buku tunai. Jadi pelajar kena tahu duit masuk ke duit keluar. Okey, itu tentang memo. Okey. Jadi memo ni simple je lah pelajar. Ni tak ada apa lah. Jadi saya rasa nanti kita label terus. Okey, berikutnya. Okey, dah banyak kita belajar. Okey, last. Saya rasa yang ini yang lain kita dah belajar. Borang tunai masuk. Okey, apa maksud borang tunai masuk? Simpan duit di dalam bank. Kita simpan duit. Okey, kita dah berniaga banyak-banyak, duit kita dah banyak dekat kaunter, jadi kita simpan duit dalam bank. Jadi apa bukti kita simpan duit dalam bank? Kita akan isi borang wang masuk. Ataupun sekarang dah canggih, kita dah gunakan mesin apa? Mesin deposit. Betul, deposit mesin. Pun sama bentuk dia, dokumen dia bentuk dia lain sikit lah, tapi konsep dia sama. Okey, maksudnya apa belajar? Sebut je borang tunai masuk ni belajar. Dia panggil ataupun slip bank. Nama dia banyak belajar. Borang tunai masuk pun dia. Dia panggil borang transaksi pun betul. Belajar. Jadi banyak perkataan. Jadi belajar simpan duit. Duit tu dari mana? Duit tu belajar kita daripada kedai, duit tu masukkan duit ke dalam bank. Jadi belajar tunai dan bank. Jadi ada dua transaksi. Okey, macam mana transaksi dia? Cikgu lakarkan buku tunai dekat sini. Okey, jadi belajar kita keluarkan duit dekat mana? Kita keluarkan duit dekat tunai. Keluarkan duit dekat tunai, masukkan duit dalam bank. Keluarkan duit, contoh keluarkan 500. Keluarkan duit 500, masuk dalam bank. Keluarkan tunai, duit dekat kedai 500, masukkan dalam bank. Itu maksudnya. Jadi belajar dekat tunai 500 ni nak tulis apa? Kita akan tulis bank sebab duit ni akan pergi bank. Dalam bank ni duit ni nak tulis apa? Duit ni akan tulis tunai. Jadi pelajar, ini adalah kontra. Okey, apa singkatan dia? Singkatan dia adalah T, B, B, T. Jadi sebut je slip bank atau borang tunai masuk, apa singkatan dia? T, B, B, T. Tunai, bank tunai. Jadi pelajar T, tunai, masukkan nilai dia tunai dekat bank, lepas tu butiran bank, tunai. Itu masuk singkatan dia. Okey, ini adalah borang tunai masuk. Okey, boleh? Jadi kita tengok soalan berikutnya. Okey, ada tak dalam soalan? Borang tunai masuk. Kita tengok sekejap. Soalan nombor 1. Ada tak? Okey, ni ada. Borang simpanan. Okey, ni ada simpanan duit. Jadi kita simpan duit. Berapa banyak kita simpan duit? 3,000. Kita simpan duit banyak 3,000. Jadi nak tulis kat mana? Ini adalah kontra. Kontra. Apa kontra? Maksud apa kontra tadi? Apa singkatan kontra tadi? Oh, cikgu tak tulis tadi kat sini. Okey, masukkannya apa? Kita keluarkan duit dekat tunai, keluar ni kredit dah, keluar dekat kredit. Betul. Keluar dekat mana? Keluar dekat tunai, dekat kedai, masukkan dekat mana? Masuk duit masuk duit sebelah debit. Masuk dekat mana? Masuk dekat bank. Masuk dekat bank. Okey, jadi singkatan dia apa tadi? Singkatan dia diingat lagi tak? T, B, B, T. Itu singkatan dia. T, B, B, T. Okey, alright. Okey, berikutnya. Okey, selesai. Okey, ada siapa nak tanya tak tentang ni? Okey, respon sikit pelajar. Ada nak tanya tentang saya punya ni? Jadi saya nak habis. Sekejap. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey. Lemahnya suara macam buat puasa betul Okey. Alright, sikit lagi belajar. Okey, berikutnya ialah makluman debit, makluman kredit. Okey, makluman debit, makluman kredit. Okey, last kali belajar makluman debit, makluman kredit ni belajar. Dia terbalikkan belajar. Kalau dia dokumen dia makluman kredit, dia akan letak di sebelah debit. Kalau dia makluman debit, dia adalah sebelah kredit. Dia terbalik. Okey belajar. Apa tu makluman ni? Makluman ni adalah dokumen daripada bank. Dokumen daripada bank. Jadi mesti masuk kolom bank. Okey, jadi belajar contoh ni. Makluman debit, bank memberitahu wang di dalam kita telah dikurangkan. Jadi sebab tu belajar bila duit kita dah dikurangkan, belajar sebab tu letak mesti buku tunai letak mana? Buku tunai sebelah kredit. Okey, mesti ruangan bank. Sebab apa bank? Sebab bank yang keluarkan dokumen ni.
Okey, apa butiran dia? Butiran dia ikut. Contoh perkara dia, untuk apa duit kita keluar? Sebab kita kena bayar charge bank. Kita kena bayar buku cek. Jadi pelajar kita tulis buku cek dan charge bank. Itu je. Okey, pelajar terbalikkan. Okey, kalau dia kata makluman kredit. Kredit ni pelajar kena letak debit. Terbalikkan. Kenapa? Bank memberitahu wang di dalam akaun telah ditambah. Duit kita bertambah dalam bank. Jadi pelajar apa butiran? Butiran dia ikut perkara. Faedah atas simpanan tetap. Jadi butiran dia apa? Faedah atas simpanan tetap. Ni je. Okey. Selesai untuk semua dokumen dalam buku tunai. Jadi bila cikgu boleh explain macam ni, cikgu puas hati sikit. Berbanding dengan ni kalau cikgu tak buat online ni tapi tak apalah, mungkin offline dapat bantu pelajar juga. Okey, jadi pelajar dalam offline nanti pelajar boleh review balik. Okey. Sekarang pelajar saya nak minta kerjasama dengan pelajar-pelajar. Cubalah kita cuba sama-sama label untuk soalan nombor 1. Okey, boleh buka mic boleh buka mic. Bukakan mic tu. Bercakap bercakap. Okey, jadi untuk soalan nombor 1, nama kita Kedai Alat Tuan Sukan Wahid. Okey, dah settle. Kita dokumen 1 dah siap. Okey, kita buat yang lain Dokumen 1 dah siap. Dokumen 2 dah siap. Buku tunai kredit. Dokumen nombor 3 dah habis, dah label. Dokumen nombor 4 pun dah label, buku tunai kredit. Okey, ini dokumen nombor 5, buku tunai debit dah siap. Dokumen nombor 6 pun dah siap, buku tunai kredit. Okey, kita teruskan, habiskan. Dokumen nombor 7, bil tunai. Tolong cikgu, buku tunai sebelah mana ni? Tolong respon sikit. Dokumen nombor 7. Pelajar tolong respon. Buka mic. Buka mic ataupun teks pun boleh. Pelajar. Kalau malu boleh buka teks. Okey. Typekan teks. Dekat mana ni? Buku tunai apa saya nak tahu? Debit ke kredit? Debit. Debit sebab nama kita kat atas. Betul. Jadi buku tunai debit. Bagus. Okey. Buku tunai debit. Bagus. Okey. Buku tunai debit. Apa butiran? Butiran. Ini barang niaga. Apa butiran? Jualan. Yes, jualan. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jangan lupa jumlah dia 725 tunai. Okey, alright. Dokumen nombor 8 dah settle. Dokumen nombor 9 dah settle. Dokumen 10 pun dah settle, habis. Okey, soalan 1 dah complete. Jadi pelajar boleh buat nanti. Okey. Dokumen soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, nama kita Gedung Siu. Kita jual pakaian. Okey, jadi nombor 1 kita dah label. Sekarang dokumen nombor 2. Resit rasmi. Okey, tolong cikgu. Buku tunai debit ke kredit. Nama kita kat bawah. Tolong. Tengok. Kredit. Buku tunai kredit. Okey, saya baca juga teks ni. Buku tunai kredit. Okey, butiran. Apa butiran? Kita kedai pakaian. Apa dia butiran? Apa butiran dia juga? Okey, butiran dia alat tulis. Betul, butiran alat tulis. Buku tunai kredit, butiran alat tulis. Berapa jumlah dia? 128 tunai. Tarikh 5 Februari. Bagus. Okey, seterusnya. Bil tunai. Okey, buku tunai apa? Debit atau kredit? Nama kita kat atas. Debit, buku tunai debit. Bagus. Butiran. Nama ni barang niaga kita. Jadi butiran apa? Butiran adalah jualan. Bagus. Okey, dah ada jawapan. Bagus, terima kasih. Tarikh jualan jumlah 800. Nombor cek ada bank. Okey, bagus. Dokumen nombor 4. Apa butiran? Debit ke kredit dulu? Okey, di sini dah jawab kredit. Bagus. Buku tunai kredit. Butiran. Butiran apa? Okey, butiran adalah belian. Okey, bagus Jadi saya baca juga teks awak tu. Bagus. Terima kasih kerana jawab kerana menolong saya. Jumlah 1100, nombor cek ada jadi bank 1100. Okey, seterusnya. Memo. Okey, memo confused. Jenayah ke buku tunai? Okey, macam mana nak tahu? Baca ayat ni. Gedung Siu telah mengambil wang tunai. Ada perkataan tunai, automatik mesti masuk buku tunai.
Masih masuk buku tunai. Okey, sekarang dia ambil wang tunai. Jadi tunai kita bertambah ke berkurang? Ambil bawa balik rumah, dah tentu duit kita akan berkurang. Jadi buku tunai debit atau kredit? Okey, buku tunai debit ke kredit ni? Okey, respon. Buku tunai debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, bagus, kredit. Kenapa kredit? Sebab duit keluar. Duit kita dah berkurang. Jadi, apa butiran? Kegunaan sendiri. Kegunaan sendiri ini adalah apa? Ambilan. Okey, bagus. Alright, jumlah dah ada 150 tunai. Tunai tarikh dah ada. Okey, alright. Jadi dokumen nombor 6. Dokumen nombor 6. Okey, dokumen nombor 6. Jadi dokumen nombor 6, resit rasmi. Buku tunai debit atau kredit? Nama kita dekat atas. Debit. Debit, betul, bagus. Butiran. Sebahagian invoice. Boleh tulis invoice? Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa butiran dia? Murugan. Butiran dia bagus. Murugan. Okey, Murugan. Tarikh berapa? 17 Februari. Berapa jumlah? 850 tunai. Tunai. Okey, last. Okey, ada siapa nak tanya tak setakat ni? Boleh follow? Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi untuk soalan nombor 7, resit rasmi lagi. Okey, buku tunai sebelah kredit. Nama kita dekat bawah, Gedung Siu. Betul, bagus. Okey, apa butiran? Invoice. Tak boleh tulis invoice. Jadi butiran dia apa? Sumbangsi Berhad. Okey, tarikh 20 Februari. Jumlah berapa? 530, cek bank. Okey, settle. Dokumen nombor 8. Borang simpanan deposit. Okey, apa maksudnya? Kita simpan duit dalam bank. Simpan duit dalam bank 3,000. Jadi ini apa transaksi dia? Apa transaksi dia? Ingat lagi tak ada ni? TBT. TBBT. Ya, okey, ini apa dia? Ini adalah kontra. Kontra apa dia? Singkatan dia TBBT. Betul? Berapa jumlah dia? 3,000. 3,000. Alright. Okey, jadi pelajar tahu saya sebut TBBT. Siapa tak faham nanti tengok balik recording tadi, tengok balik yang cikgu terangkan. Okey, selesai. Bil tunai, bil tunai. Dokumen nombor 9. Nama kita dekat bawah. Buku tunai sebelah Kredit. kredit. Bagus. Butiran, barang niaga. Kita kedai pakaian dan kasut. Butiran? Belian. Yes, bagus. Belian. Thank you. Okey, jumlah tarikh dah ada. Belian jumlah 2,000, cek. Ada nombor cek, bank. Okey, dan dokumen nombor 10 kita dah label. Butiran dia adalah gaji, butiran buku tunai kredit. Habis. Okey. Boleh belajar? Okey, jadi belajar soalan nombor 3, 4, 5 saya nak pelajar cuba sendiri buat. Boleh belajar? Boleh. Okey, boleh. Okey, sekarang belajar. Cikgu nak tunjuk nombor 1 je. Satu je, soalan 1 bagaimana nak rekod dalam buku tunai. Boleh? Okey, jadi pelajar cikgu tunjukkan sekejap. Okey, secara pantas nanti pelajar buat balik. Ada pelajar baru join ke? Nazim baru join je. Dah nak habis dah Nazim. Tak apa. Nanti Nazim boleh tengok balik dalam ni Boleh tengok balik dalam apa? Dalam cikgu rekod nanti. Ya, tak keluar pula. Okey, ini buku tunai. Okey, cikgu dah siapkan 5 jawapan. Tak apa. Kali ni cikgu nak buat jawapan dengan awak dulu. Cikgu hilangkan sekejap jawapan-jawapan ni. Walaupun awak dah nampak, tapi tak apa, cikgu hilangkan dulu. Okey, alright. Kita baca soalan untuk soalan nombor 1. Sekali lalu belajar soalan nombor 1. Okey, kita catat dulu. Soalan ni memulakan ke meneruskan? Jadi soalan ni dah tahu, soalan ni memulakan. Okey, berapa dia mula? Berapa tarikh dia? Tarikh dia ialah bermula pada Mac 1.
Jadi duit dia dekat bank berapa dia letak? Dekat bank dia letak 25,000. Kat sini ada sebut 25,000. Okey, dekat kedai duit ada berapa? Dekat kedai duit dekat kedai 5,000. Jadi apa macam mana pelajar nak catat? Pelajar akan letak soalan ni baru memulakan perniagaan, pelajar akan tulis tarikh. Tarikhnya adalah Mac 1. Butiran nilai apa? Modal. Modal. Tunai ada duit dekat ada berapa? 5,000 dan bank ada berapa? 25,000. Okey, 25,000. Okey, dah baca starting mesti tengok ayat dekat atas. Okay, dah habis terus tengok dokumen. Okey, dokumen. Okey, dokumen yang pertama. Kita tahu buku tunai sebelah kredit. Tarikh 2 Mac. Okey, jadi kita masukkan tarikh buku tunai kredit, masukkan tahun dulu. 2 Mac. Okey, apa butiran untuk dokumen 1? Butiran dia adalah kelengkapan. Tunai ke bank? Bank. Betul? 500. Macam tu rekod. Alright, bila dah label dengan betul-betul. Salah label, jawapan mesti salah. Label sangat penting. Okey, dokumen nombor 2. Buku tunai kredit. Sewa. Jadi buku tunai kredit, kita akan letakkan tarikh, butiran sewa. Okey, keratan cek mesti bank. Keratan cek mesti bank. Sebab cek bank. Okey. Alright, berikutnya dokumen nombor 3. Okey, dokumen nombor 3. Buku tunai kredit. Buku tunai kredit. Okey, buku tunai kredit perabot. Tadi kita dah label buku tunai kredit perabot tunai 2080. Okey, selesai. Okey, cuba tengok lagi soalan. Dokumen nombor 4. Buku tunai kredit. Alat tulis. Buku tunai kredit lagi. Tarikh. Alat tulis. Tunai 52. Okey. Boleh cikgu laju sikit saya nak pelajar buat ni contoh saja contoh je. Okey, lepas tu pelajar dokumen nombor 5 bil tunai, dokumen nombor 5 bil tunai, buku tunai sebelah debit, masukkan jualan. Tarikh jangan lupa tarikh butiran jumlah jualan. Okey, selesai. Okey, berikutnya dokumen nombor 6 buku tunai sebelah kredit, belian. Okey, buku tunai kredit belian, tarikh belian dengan juga bank 1,400. Okey, berikutnya dokumen nombor 7 dan nombor 8 buku tunai debit. Okey, bil tunai, buku tunai debit. Jadi pelajar masukkan debit, butiran apa? Butiran adalah jualan 725. 725. Okey, alright. Dan berikutnya dokumen nombor 8. Dokumen nombor 8. Okey, borang deposit. Okey, ini TBBT. Okey, jadi pelajar ini kontra. Ni kontra dia. Okey, jadi macam mana kontra? Cikgu letak warna lain Kita keluarkan duit dulu dalam tunai. Okey, cikgu pakai pen merah. Kita keluarkan duit dekat tunai, masukkan duit dekat mana? Kita akan masukkan duit dalam bank. Lepas tu tadi singkatan dia apa? T, B, B, T. Tarikh yang sama. Tu singkatan dia Jadi pelajar boleh rujuk. Okey, berikutnya dokumen nombor 9 dan 10 yang terakhir. 9 ialah buku tunai debit. Masukkan debit. Okey, Sri Tanjung. Dan berikutnya betul Sri Tanjung butiran. Okey, dan dokumen nombor 10 buku tunai kredit butiran kedai alat sukan Wahid. Bukan nama kita, bukan jangan tulis nama kita Amin Enterprise. Jangan tulis nama kita jangan berlaku kesilapan. Amin Enterprise. Okey, alright. Ada lagi tak dokumennya? Tengok soalan bawah. Okey, habis. Dah selesai. Okey, bila dah selesai apa nak buat pelajar? Selesai pelajar kena buat satu-satu. Okey, sekarang cikgu buat tunai. Tunai dengan tunai. Tunai debit, tunai kredit. Duit masuk banyak ke duit keluar banyak? Jadi mestilah duit masuk banyak. Okey, ataupun pelajar nak total ke atas. Boleh tak nak total ke atas? Boleh? Kalau pelajar nak total, saya buat total ke atas dulu Saya total yang ni dulu. Okey, berapa nilai dia saya dapat? Alah, saya tak pakai keyboard dah. Tak boleh pelajar. Sekejap saya nak kena pakai keyboard. Keyboard ni saya tanggalkan. Belajar kalau yang ini belajar saya totalkan sebelah debit. Okey, nilai dia adalah sebanyak 6110. Manakala yang kredit pula kalau cikgu totalkan nilainya adalah 5132. Jadi yang paling banyak mana? Yang paling banyak jadi pembawah. Kita akan tulis 6110, 6110. Jadi debit kurang kita akan tulis sebagai apa? Kita akan tulis sebagai baki HB, akhir. HB. Jadi berapa kurang? Okey, kita akan tolakkan.
6110 tolak 5132. Dapatlah jawapan dia berapa? 978. Jadi 978 apa? Akan dibawa ke bulan depan. Bulan depan bulan apa? Bulan April. Belajar bukan September ni, April. April 1. Okey, April 1. Okey, April 1. Okey, baki awal tunai, dekat tunai kita ada berapa? Dekat kedai 978. Okey, manakala bank pula? Okey, kita buat bank. Okey, berapa jumlah bank? Bank debit jumlah dia adalah sebanyak 28520. Okey, mana kepada kredit pula? Okey, yang ini kita kredit pula jumlahnya adalah 3450. Jadi yang banyak debit. Jadi debit yang banyak jadi pembawah. Jumlah yang banyak jadi pembawah belajar Okey, yang pembawah. Okey, jadi kredit kurang. Berapa nak top up? Jadi 28520 tolak dengan 3450. Berapa belajar dapat? 25070. Jadi duit kita pada bulan depan, duit kita dekat bank ada 25070. Selesai. Okey, jadi pelajar, untuk sementara ni pelajar cuba buat dan sharekan jawapan dengan saya. Boleh pelajar, boleh PM saya, nanti cikgu semak, kita kongsikan sama-sama. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan, semua cikgu dah buatkan. Cikgu dah buatkan jawapan, cuba buat dululah. Cuma soalan kebat dekat soalan nombor 5 nanti, ada overdraft. Okey, jadi diharapkan video ni dapat bantu semua pelajar lah. Pelajar respon sikit boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh faham? Okey. Faham cikgu. Alright. Jadi pelajar kena cuba soalan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pelajar kalau pelajar tak ada kertas draft tu, pelajar boleh pakai test pad. Tak ada masalah, pelajar test pad, pelajar hantar kat cikgu. Cikgu semak lah. Cikgu semak, nanti kita yang mana tak betul, cikgu akan bantu. Dan jawapan penuh cikgu pun cikgu akan masuk selepas bila cikgu masukkan pada hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu Hari Rabu, jadi cikgu masukkan jawapan hari Jumaat, boleh? Sambil-sambil ni pelajar buatlah pelajar jangan tinggalkan kelas yang kau ni. Kalau pelajar buat sekejap je ni, pelajar siap. Satu hari ni dah boleh. Tapi tak apa, cikgu akan masukkan jawapan besok atau hari Jumaat. Jawapan penuh. Siapa yang rasanya macam 50-50 lagi, pelajar boleh rujuk balik video, boleh rujuk jawapan dan buat. Kena usaha. Pelajar ini saja yang saya boleh bantu. Okey pelajar, saya nak beritahu pelajar. Pelajar sebenarnya saya ada ni pelajar, saya ada channel saya ni. Channel saya ni cuma kebanyakan form 5. Tapi kalau pelajar-pelajar nak ikuti pun boleh, tak ada masalah saya punya channel yang ni pelajar. Cikgu Adi, pelajar ramai dah pelajar masuk sini, ada 5,000 dah, 5,000 orang dah. Cuma pelajar form 4 saya tak promote lah. Saya buat banyak video-video untuk form 5 dan juga di YouTube. Pelajar boleh join, okey. Tapi untuk pelajar yang biasanya pelajar tuition saya memang saya buat special lah. Mereka dalam grup saya buat live dengan mereka dan sebagainya. Ini kalau channel ni saya ada buat juga live. Sekali masuk pelajar 1,000 orang, ramai pelajar. Kadang-kadang boleh jam juga. Tapi tak apalah. Jadi pelajar untuk yang pelajar nak join pun boleh. Pelajar type Cikgu Hadi Love PA ataupun pelajar ambil ni TME/Cikgu Hadi. Terus pelajar boleh link. Okey, kalau nak boleh PM saya, nanti cikgu bagi link, pelajar boleh join terus. Okey. Alright. Cuma cikgu nak tanyakan sikit pelajar. Cikgu ada share tak pelajar? Cikgu ada share tak buku teks tingkat 4? Ada tak? Ada. Ada. Buku teks dalam bentuk PDF. Ada tak? Ada Okey, tak ada. Nanti cikgu akan share kan. Mungkin daripada kalangan kita tak ada buku teks, tertinggal kat sekolah lah, apalah kan. Cikgu akan share dalam bentuk PDF, cikgu dah scan buku teks tu, pelajar buat. Okey, kalau pelajar nak buat latihan dalam buku teks pun, cikgu ada jawapan semua. Boleh pelajar pelajar cubalah buat. Apa-apa pelajar boleh tanya saja. Jangan diam je. Saya tak tahu awak ni sihat ke tak sihat. Risau saya. Okey, jadi itu saja pelajar perkongsian pada hari ini. Okey, boleh macam ni, kita buat cara macam ni boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey, jadi next time promote lah dengan rakan-rakan, tak apa, no problem, kelas percuma saja. Untuk bulan Mei hinggalah awak naik sekolah, start bulan Mei hinggalah naik sekolah, cikgu akan bagikan kelas percuma untuk pelajar tingkatan 4. Okey, jadi pelajar nanti kalau yang dah start tuition baru kita off lah kita punya online ni Okey, jadi pelajar cikgu promote. Jadi pelajar pun boleh masukkan rakan-rakan dalam grup tu pun boleh, tak ada masalah. Kalau pelajar tak masuk dalam grup, dia tak dapatkan latihan dengan nota tu.
Okey pelajar ini je lah kita boleh bantu rakan-rakan kita Nah, saya pun tak ada apa-apa yang boleh bantu. Saya rasa dengan macam ni saya boleh bantu semua pelajar-pelajar. Diharapkan pelajar semua committed lah insya-Allah. Okey, itu saja. Jadi pelajar-pelajar yang tertinggal kelas, terlambat masuk, pelajar boleh tengok recording, cikgu akan bagi link dalam grup. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Semua.